Jadi kita akan buka untuk soalan. Kalau ada soalan nak tanya kepada ahli panel, boleh bertanyalah, kita bagi masa. Kesempatan ni bukan senang nak tanya kan. Ni semua duduk jauh-jauh, nak jumpa pun semua susah-susah. Jangan tanya moderator, sudahlah. Moderator tak kerti apa. So boleh tanya kita punya guru-guru. Alhamdulillah kita boleh ambil peluang. Silakan kalau ada soalan. Fadhal. Ada ke soalan nak tanya? Soalan dia tak payah complicated sangat pun tak apa. Rasa nak tanya boleh tanya. Dia tak payah advance sangat pun. Ya, Ahlan, silakan. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Batin. Saya nak tanya pandangan tentang Syekh Abdul Al. Okey. Saya sama dia suka sabun. Macam mana? Saya sama dengan mereka suka sabun. Okey. So mereka ada bertanya tentang apa? Yang bagi Ustaz ni lah, tentang macam dekat-dekat Naqsyabandi dan sebagainya. So nak minta pandangan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang bertanya, untuk pertama pendapat iaitu apa yang berlaku pada Syekh Abdullah Harari itu adalah perkara yang telah dijawab sendiri oleh Syekh Ali Jumaah. Jadi boleh adik tolong rujuk terus kepada Syekh Ali Jumaah tentang apakah yang sepatutnya mauqif kita terhadap gerakan tersebut, iaitu mungkin Syekh Abdullah Harari alim, itu saya tak pernah mengingkari, dia seorang yang alim, belahul mu'allafat ta'an. Tapi kita kena iktiraf bahawa yang alim bukan hanya dia, banyak ulama lain juga. Jadi ada beberapa kritikan beliau dalam Islam yang mungkin agak sedikit tasyaddud. Kita panggil tasyaddud. Saya bagi contoh, ada benda-benda yang khilaf dia jadikan asbab untuk tadlil, untuk tadlil, bahkan juga takfir. Ini macam mana? Yang kedua, berkaitan tentang tariqah tersebut, tariqah Naqsyabandiyah Aliyah mahupun tokoh-tokoh yang lain yang dia serang. Jadi kita kena jujur saja, kita kena jujur, kaji betul-betul apakah yang isu yang dibangkitkan itu sebenarnya isu apa, dan dah baca ke belum apa isu yang dipertuduhkan kepada tariqah tersebut. Ini kalau benda khilaf, apakah layak untuk sesatkan tarikat tersebut kerana perkara khilaf? Kalau benda itu dikongsi oleh tarikat lain, kenapa tarikat lain tidak diserang? Cuba lihat pada. Dan saya dah kaji benda ni dah lama, dari awal dulu, tahun 2004 saya dah bertemu dengan mereka dan saya kenal dengan mereka, bukan di Malaysia lah, di Indonesia. Dan tidak ada masalah di Indonesia. Nahdlatul Ulama, walaupun Nahdlatul Ulama ini baik dengan golongan mereka, tapi dia Nahdlatul Ulama juga mengiktiraf tarikat Naqsyabandiyah Aliyah sebagai tarikat muktabarah. Kerana di Nahdlatul Ulama dia ada judgement Jam'iyah Ahli Tariqah Muktabarah Nahdiyah yang dipimpin oleh Habib Lutfi. Jadi waktu almarhum Maulana Syekh Nazim Al-Haqqani datang ke Indonesia tahun 2001, saya hadir dari awal sampai akhir. Dan saya terus terang, waktu dia menziarahi Habib Lutfi di Pekalongan, dan kita duduk lama, bukan sekejap, bukan 1 jam 2 jam, 1 hari penuh sampai besok. Dan kita tahu syahadah pengiktirafan tersebut. Jadi nak ambil orang yang hearsay atau orang yang betul-betul duduk dan tahu, itu isu dia. Terima kasih. Terima kasih atas soalan. Ada lagi pertanyaan? Kita masih buka pertanyaan, insya-Allah. Kepada tajuk kita ataupun tajuk yang lain pun boleh, silakan. Ya, ada soalan? Silakan. Begini tuan, saya nak tanya. Saya nak tanya, dalam tamadun Hindu, kalau kita tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin, saya orang bodoh, minta maaf, saya orang awam.
diberi dua kedudukan ilmu, satu muamalah, satu mukasyafah. Dan I think kalau boleh tuan saya nampak dalam kita telah pun diterang oleh Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 172 bagaimana Allah mengambil saksi kepada Rasul betul alastu bi rabbikum qalu bala syahid. So means that sudah ada the existing knowledge di dalam diri setiap insan yang terfitrah. How? Bagaimana kita nak generate that existing knowledge yang ada pada dalam diri kita. Sebagaimana tuan, minta maaf, minta izin, sebagaimana kalau kita tahu Syekh Abdul Qadir Jalani dalam Sirul Asraf ada sebut, dia kata ilmu yang pertama ialah ilmu yang datang turun air hujan ke bumi, yang kedua yang dalam diri kamu yang asli. Minta izin kalau saya salah. So macam mana kita nak generate that yang asli itu supaya ulama dia ada kestabilan secara parallel, secara horizon dan vertikal. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf ya kalau saya salah. Baik, terima kasih kepada tuan yang bertanya. Dalam kitab tasawuf saya kaji dan perhatikan bahawa ulama mengatakan untuk seseorang itu mencapai kepada tahap makrifat yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada dua cara. Satu, dengan dia beramal dengan amalan yang dengan ilmu yang dia ada, dan dia berakhlak dengan akhlak yang mulia dan sentiasa sibuk dengan penyucian hati. Maka dengan itu akan terbuka rahsia-rahsia ilmu yang asalnya terpendam, kemudian ia tersingkap, ia terkasyaf, dia terbuka satu persatu yang asalnya menjadi rahsia ilmu yang terpendam yang dia simpan sejak daripada alam roh. Tetapi apabila dicampurkan dengan jasad di alam dunia ini, dia tersembunyi, failnya tersembunyi. Dan apabila dia sentiasa menyucikan hati dan beramal dan beribadah, terus mujahadah dalam pengabdian diri kepada Allah Ta'ala, maka ia terbuka. Itu jalan yang pertama. Pada jalan yang kedua adalah dengan cara mempelajari ilmu itu sendiri, ilmu mukasyafah. Sebab itu Imam Ghazali dalam beliau menulis ilmu muamalah, ilmu yang berkaitan dengan akhlak, ibadat, beliau juga menulis ilmu yang berkaitan dengan mukasyafah, ilmu-ilmu yang biasanya yang difahami oleh orang-orang yang sampai pada Allah, orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang dicapai secara makrifat itu, secara kasyaf itu dituangkan dalam bentuk penulisan orang-orang seperti Imam Ghazali, dan kemudian diikuti oleh orang selepasnya seperti Imam Ibnu Arabi, Syekh Abdul Karim Jili, kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya. Dan antara yang dekat dengan zaman Imam Ghazali adalah Syekh Abdul Qadir Jalani itu sendiri. Beliau menuangkan apa yang terkasyaf dalam jiwa mereka, dan sudah tentu ungkapan dan juga kalimah-kalimah perkataan tidak dapat menceritakan dan menterjemahkan secara tepat apa yang mereka alami, tetapi mereka cuba untuk nak tuangkan supaya orang ramai di luar sana dapat menghidu ilmu tersebut, dapat menghidu apabila mereka membaca, mereka mendengar ilmu makrifat dan juga ilmu hakikat, mereka dapat idea sedikit sebanyak. Dan apabila mereka mengetahui kelazatan dan keharuman wangian ilmu tersebut yang mereka hidu, mereka cuba untuk nak capai perkara tersebut. Ilmu mukasyafah ini mempunyai beberapa nama lah. Antaranya ilmu yakin. Baru-baru ini guru kami datang daripada Tarim Hadramaut memberi penekanan yang sangat penting, bahawa beliau menekankan untuk di samping ilmu syariah yang telah kita belajar, kita kena sentiasa tingkatkan ilmu pengetahuan kita, kefahaman ilmu kita kepada ilmu yakin. Ilmu yakinlah ilmu makrifat, ilmu hakikat. Dan dengan kefahaman ilmu tersebut, ia membantu jiwa kita untuk sampai kepada ainul yakin, dan daripada ainul yakin dapat membantu kepada hakul yakin. Maka tujuan ulama menulis perkara-perkara yang asalnya menjadi rahsia terpendam adalah supaya tujuan tasji' dan juga untuk timbulkan semangat, untuk motivasikan orang. Ini ilmu yang para wali-wali Allah dapat. Kalau kamu nak capai, maka ianya perlukan mujahadah, penyucian hati, dan sentiasa bertafakur, bertadabbur, sentiasa muhasabah, sentiasa muraqabah, sentiasa berzikir, banyakkan mengingati Allah, tenggelam dalam percintaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah
Itu yang dipanggil ilmu mukasyafah. Tetapi sekadar memiliki ilmu mukasyafah tak bermakna seseorang sudah sampai. Hanya untuk nak mencium saja. Mencium sedapnya bau ilmu ni. Kemudian saya nak sendiri rasa. Sebab ilmu tu dia tak boleh sekadar faham. Dia kena rasa. Dia kena rasa di dalam jiwa dia. Dia ada rasa kelazatannya. Dia perlu menyaksikan dengan mata hatinya. Dia perlu celitkan, dia perlu aktivekan batin dia. Dan itu perlukan satu proses yang rumit, yang itu perlukan mursyid, perlukan murabi untuk ittilak dan mukasyafah. Wallahu a'lam. Terima kasih atas soalan. Ada lagi soalan? Nak bertanya? Baik, kalau tak ada, itu saja pada untuk sesi kita pada petang ni. Saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat moderator Ustaz Hazim Aznan, penulis Dr. Aiman Al-Bindi dan Maulana Iqbal Zain sudi sama-sama mengimarahkan bus ni hari yang second last, insya-Allah. Jadi moga-moga sedikit perkongsian ini memberi tasjid. Selalu kita ingatkan tidaklah forum ke daurah ke dibuat, itu bukan keseluruhannya, maksud bukan segala-galanya. Dia hanyalah bersifat apa? Pemangkin tasjid. Kita dulu dalam daurah baca satu kitab 2 hari habis. Sedangkan kat madrasah kita belajar 1 tahun. Jadi tak mungkinlah 2 hari itu dapat ilmu. Tetapi dia adalah bersifat pemangkin, pemberi semangat. Jadi dah dengar sikit-sikit, maka maknanya di sana ada lagi banyak. Maka saya bersemangat untuk belajar. Jadi itulah maksudnya. Jadi insya-Allah bolehlah sama-sama kita memeriahkan lagi majlis-majlis ilmu yang diasaskan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada cendera hati.